Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini. Lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini, iaitu bulan Ramadan. Dan dapat kita meneruskan mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga beramal ibadah untuk menyiapkan diri kita untuk bertemu dengannya di hari akhirat kelak. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan selamat datang dan juga selamat kembali kepada para penonton sekalian dalam siri Ramadan 2021 #1 hari 1 sunnah. Dan insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membicarakan tentang satu sunnah yang saya percaya yang ramai di antara kita melupakan dan meninggalkan sunnah ini. Tak kira di bulan apa, di bulan-bulan yang biasa maupun di bulan Ramadan. Apakah sunnah tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Maksudnya barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupkan aib dia di dunia dan juga di akhirat. Maka di sini saya ingin memberi sedikit nasihat untuk diri saya dan juga para penonton sekalian. Membicara aib seseorang itu, aib itu maksudnya perkara yang jika kita sebut di hadapan dia, dia pasti tak suka benda tu. Macam contohnya aib tu benda yang memalukan dia lah, dosa dia ke, apa-apa yang dia pernah buat sebelum ni yang kesalahan dia, kita menceritakan di belakangnya tanpa pengetahuan dia. Itu adalah contoh aib. Jadi itu adalah sama seperti mengumpat. Allah ada firman dalam Al-Quran, suka ke kamu memakan daging saudara kamu sendiri? Itulah umpama mengumpat. Jadi saya nasihatkan bahawa kita semua mulai hari ini jauhilah sejauh-jauhnya mengumpat, menceritakan aib seseorang itu kepada orang lain. Adakah kebaikannya? Maka di sini persoalannya, bagaimana jika kita dapat tahu aib seseorang itu, sebagai contohnya dia seorang pemimpin, seorang yang dilantik untuk memimpin sesuatu organisasi atau apalah, kemudian dia memecah amanah. Maka ini adalah situasi-situasi yang tertentu yang boleh kita membongkarkan aibnya. Mungkin kita ada tahu seseorang itu dia ada mengamalkan amalan rasuah. Maka boleh kita untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa. Sebagai contohnya di Malaysia, alamak saya minta maaf, saya tak ingat apa organisasi tersebut, yang mencegah rakyat Malaysia ni daripada melakukan amalan rasuah. Boleh kita melaporkan kepada mereka agar mereka mengambil tindakan kepada individu-individu yang tak bertanggungjawab ini, kerana mengamalkan amalan rasuah. Rasuah ini bukan sahaja ditegah dalam di dunia, malah agama sendiri pun menegah amalan rasuah. Dan waktu-waktu lain, sebagai contohnya, kalau kita belajar dengan lebih mendalam dalam bidang hadis, maka ada satu orang yang menyampaikan hadis tersebut daripada seorang kepada seorang sehinggalah bertemu dengan tabi'in dan juga sahabat, dan barulah bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah satu rantaian yang dipanggil sebagai sanad, dan nama individu-individu tersebut dipanggil sebagai perawi. Maka jika ada di antara mereka yang memasukkan hadis tersebut, maka tidak ada masalah untuk kita membicarakan tentang aibnya tersebut. Kerana seperti yang saya ceritakan, sama ada orang yang memecah amanah maupun orang yang memasukkan hadis ini, perkara-perkara ini akan mengundang maslahah awam dan juga agama. Jadi perkara seperti ini tiada masalah untuk kita membongkarkan aib mereka kepada awam. Kerana apa? Kerana kita hendak mengelakkan daripada rakyat dan juga daripada rakyat menanggung masalah ini. Sebagai contohnya, jika
ada hadis palsu yang dikatakan sahih. Agaknya bagaimana jika dia digunakan dalam hukum hakam, sedangkan ia hadis palsu, bertentang dengan syariat Islam pula. Jadi begitulah, menutup aib seorang Muslim ini adalah semestinya perlu kita tutup sebaik-baiknya. Malah ada juga yang mengatakan apabila seseorang itu telah bertaubat, maka haram hukumnya untuk kita membongkarkan aib dia. Jadi nasihat saya kepada diri sendiri dan juga para penonton sekalian, jagalah sebaik-baiknya aib seseorang yang kita tahu. Jika kita hendak berbual dengan sesiapa, maka pastikan kita semua semak terlebih dahulu apa yang kita hendak bicarakan. Jangan kerana mulut kita badan binasa. Dan dalam episod kali ini special lah sikit, saya nak kongsikan sebuah hadis yang selalu saya kongsikan apabila tibanya bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bertanya dengan para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang fakir? Kemudian sahabat pun jawablah, orang yang fakir ni orang yang tiada harta langsung. Ada yang kata tiada dinar langsung, ada yang kata tiada apa-apa langsung lah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bersabda, orang yang miskin ini, orang yang fakir ini ialah orang yang kembali ke hari akhirat membawa pahala sebesar gunung. Tetapi pada masa yang sama, dia juga membawa dosa menzalimi orang lain. Apa dosa zalimi orang lain ni? Contohnya kita sakiti dia, kita maki hamun dia, kita mengumpat dia, berkata belakang dia tentang keburukan dia, kita fitnah dia dan sebagainya lah. Itu dosa zalimi orang. Dia bawa bersama dosa zalimi orang ni. Kemudian dosa-dosa tersebut dia akan bayar hutang orang tersebut lah. Maksudnya dia dah buat dosa, jadi dia kena bayar hutang orang tersebut. Dia tak minta maaf di dunia, jadi dia kena bayar hutang tersebut. Bagaimana dia bayar hutang tersebut? Dia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang dia telah zalimi tersebut. Jadi sehinggalah habis pahala orang tu, pada masa yang sama dosa-dosa dia masih belum terbayar lagi, hutang dia masih ada baki lagi. Jadi dia ambil dosa-dosa orang yang dia zalimi tu masuk dalam ke dirinya, dan apa yang tinggal pada dirinya hanyalah dosa, dan dia kemudian dicapak masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Sedangkan kita tahu dia kembali ke hari akhirat membawa pahala sebesar gunung, tetapi itu masih tak cukup untuk membayar hutangnya. Jadi insya-Allah ambillah iktibar daripada dua hadis yang telah saya kongsikan pada hari ini. Jadi insya-Allah moga-moga dalam episod kali ini dapat memberi manfaat kepada diri saya dan juga saudara-saudari yang menonton. Jadi sama-sama kita sebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang kita hidup, kita akan peroleh syafaat baginda di hari akhirat kelak. Katakan amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi usahalah diri sebaik mungkin untuk jauhi dosa dan menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah, dan usaha sebaik-baik mungkin untuk kita peroleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod seterusnya dalam siri Ramadan 2021 #1 hari 1 sunat insya-Allah. Sekian, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.